Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami bertiga akan menerangkan satu topik yang bertajuk Perkembangan Kognitif menurut Jean Piaget. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami serta mengingati perkara-perkara yang telah berlaku di persekitaran mereka. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan, mengkategori, merancang, menakul, menyelesaikan masalah, mencipta dan berimajinasi. Menurut Profesor Madya Dr. Rohani bin Abdullah dalam buku beliau yang berjudul Panduan Kognitif Kanak-kanak Prasekolah, kognitif merujuk kepada intelek atau pemikiran individu. Perkembangan kognitif memfokuskan kepada cara kanak-kanak belajar dan memproses maklumat. Hal ini bermaksud ia adalah suatu proses memperkembangkan daya fikir atau membina pengetahuan kanak-kanak. Teori perkembangan kognitif dipelopori oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi yang bernama Jean Piaget. Siapakah dia, Jean Piaget? Jean Piaget merupakan seorang ahli biologi yang cukup terlatih. Beliau dilahirkan di Neuchâtel, Switzerland pada 9 Ogos tahun 1896. Siapa sangka anak kepada Arthur Piaget dan Rebecca Jackson ini sejak kecil lagi sudah menunjukkan minatnya dalam bidang biologi dan epistemologi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan dan perolehan pengetahuan manusia. Apa yang menarik tentang Piaget ini, semasa usianya 10 tahun, beliau sudah memulakan pekerjaan pertamanya sebagai penulis karya, dan karya pertama beliau adalah mengenai burung gereja albino yang mempunyai kulit yang benar-benar pucat atau terang. Walaupun bekerja sebagai penulis karya, beliau terpaksa merahsiakan usianya yang masih muda kerana kebanyakan editor pada waktu itu menganggap penulis muda ini tidak mempunyai kredibiliti. Selepas tamat zaman prasekolahan, Jean Piaget melanjutkan pelajarannya di Universiti Neuchâtel pada tahun 1916 dan mendapat PhD pada tahun 1918 di universiti yang sama pada usianya 22 tahun. Antara kejayaan besar yang telah diterima beliau ialah beliau telah menerima gelaran kehormat daripada Universiti Oxford dan Harvard kerana telah banyak menyumbang idea tentang perkembangan dan cara pembelajaran kanak-kanak. Menurut beliau, kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan yang sama tetapi pada usia yang berbeza. Beliau berpendapat bahawa persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak itu sendiri, tetapi kanak-kanak yang membina persekitarannya sendiri. Jean Piaget telah meninggal dunia pada 17 September tahun 1980 ketika usianya 84 tahun. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu menurut teori Piaget? Yang pertama ialah kematangan biologi. Kematangan biologi merupakan proses yang dipengaruhi oleh faktor baka atau faktor genetik. Faktor yang kedua adalah pengalaman sosial. Pengalaman sosial merupakan pergaulan individu dengan orang-orang di persekitarannya, seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan, guru-guru dan sebagainya. Faktor yang ketiga ialah interaksi antara individu dengan persekitaran. Faktor ini merupakan komunikasi atau interaksi antara individu dengan persekitaran untuk memahami perkara yang berlaku. Individu akan meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang diperolehi. Faktor yang terakhir ialah faktor keseimbangan. Keseimbangan merupakan cara seseorang individu untuk mengadaptasi dengan situasi baru.
Demikianlah keempat-empat faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu menurut teori Piaget. Di dalam teori Piaget, terdapat 4 peringkat bagi perkembangan kognitif individu. Peringkat pertama ialah operasi sensori motor. Operasi ini berlaku bagi kanak-kanak sejak lahir sehingga berumur 2 tahun. Secara ringkasnya, sensori bermaksud deria, manakala motor bermaksud pergerakan. Pada peringkat ini, bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal bagi mempelajari tentang persekitaran. Sebelum berlakunya peringkat ini, bayi tidak mempunyai memori terhadap objek yang tiada pada penglihatan mereka. Out of sight, out of mind. Peringkat yang kedua ialah peringkat praoperasi. Peringkat ini berlaku bagi kanak-kanak yang berusia 2 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat menggunakan simbol bagi mewakili objek-objek di sekelilingnya. Sebagai contoh, kanak-kanak dapat mengetahui simbol bagi tandas wanita dan tandas lelaki. Pada peringkat ini juga, penampilan sangat mempengaruhi persepsi kanak-kanak tersebut. Kemahiran berfikir mereka juga sangat terhad pada ketika ini. Dan pada peringkat ini, kanak-kanak juga hanya fokus pada diri sendiri. Seterusnya ialah fasa operasi konkret yang bermula daripada kanak-kanak berusia 7 tahun hingga 11 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkret. Mereka sepatutnya memahami proses transformasi, keterbalikan dan penakulan. Konsep pengekalan ini terbagi kepada 3 prinsip asas, iaitu prinsip identiti, prinsip ganti rugi dan prinsip keterbalikan. Prinsip identiti, mereka tahu sekiranya tiada bilangan ditambah dan dikurang, dekat atas maka bilangan dekat tersebut bawah adalah sama banyak tak walaupun bilangan bentuknya dia. berubah. Sebab dekat atas dengan dekat bawah sama banyak. Sama banyak. Lepas tu dekat lepas tu akan tukar sikit lah kedudukan dia. Jauh sikit. Jadi masih banyak tak baris duduk sekalian kat atas sama duduk sekalian kat bawah? Masih sama. Sebab ni ada 6, ada 6. Seterusnya, prinsip ganti rugi yang mana mereka tahu suatu perubahan pada satu segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain. Akhir sekali, prinsip keterbalikan yang mana pelajar dapat mengulang proses yang berlaku secara mental kepada asas semula. Seterusnya, fasa operasi formal. Fasa operasi formal bermula daripada kanak-kanak berumur 12 tahun dan seterusnya. Dalam fasa terakhir ini, kanak-kanak mula berfikir secara logik, membuat penakulan didaktif, membuat satu rumusan berdasarkan fakta yang diperolehi dan memahami idea abstrak. Antara ciri fasa ini ialah kebolehan untuk berfikir tentang idea dan situasi, merancang masa depan dan memikirkan situasi yang mungkin berlaku beserta dengan kesan dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang mungkin berlaku.